Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذ أنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.
Sadaqallahu maulana al-azim. Itulah dua ayat. Sambungan lagi ayat ini hubung kait dengan ayat sebelum, iaitu berkaitan dengan sejarah Allah dah sebutkan nikmat, kurniaan dan anugerahan dia bukan dengan semata-mata usahamu, tetapi Allah memberi itu melalui sabab. Sababmu ikhlas, sababmu bersih hati betul-betul kerana taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pula junjung perintah Allah, dan pula hati tidak bergantung dengan bilangan, kerana maklum cerita sakut paut dengan perang Badar yang pada awal mereka keluar daripada Madinah seramai 313 orang saja. Dan keluar pula bukan qasak dimula lagi keluar lagi perang. Keluar itu ialah nak sekat barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ketika tu dia belum beriman lagi. Bawa perniagaan mari daripada Syam nak balik ke Mekah. Kemudian dia kena lalu ke Madinah. Tu jalan hak asal. Maka permulaan ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak keluar puak sahabat seramai 313 orang. Keluar main nak sekat barang dagangnya itu. Tu Allah Taala sebut ayat warakbu asfala minkum. Rakbu tu itu barang dagangnya al-'ir yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kemudian apabila keluar mari, akhir dengan ringkas ceritanya, barang dagangnya yang dibawa oleh Abu Sufyan itu tahu kata ada sekatan, maka dia pun pusing turun jalan bawah. Jalan sebelah hilir, sebelah tepi patah, ikut tepi patah, lepas. Apabila begitu, balik puak sahabat yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu turut. Lepas tu Allah Ta'ala beritahu supaya menzahirkan kamu ni hak muduk turuk tu dah lepas dah dia. Dia lepas dah, dia selamat dah. Tapi mu akan bertemu dengan kumpulan hak akan mari nak tolong kumpulan badagangnya, iaitu dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi tahu-tahu tengah jalan lah sahabatnya. Ini Allah Ta'ala dah sebut ni. Kalau Allah Ta'ala kata kalau dia beritahu dari awal, tentu puakmu tu alasan banyak. Sakit perut, tak sakit perut, sakit kepala dah selalu. Dah itu kan. Kalau royak di mula-mula, tu baik perang weh. Demam lah, tak demam pun weh demam lah. Itulah Ta'ala sebut belakang tu. Dia kata kan, walau tawa'atum lakhtalaftum. Tu. Baik, ini Allah Ta'ala sebut merupakan sebab tu dia setengah-setengah masalah baik tak tahu dimula pada tahu. Tahu-tahu lepas dah itu adalah kebaikan. Supaya kita tak tahu kata kita nak jatuh sakit. Tak tahu. Tak ada nak pun kepada sakit. Tapi tu awak sahabat makan ni jatuh sakit. Lepas tahu-tahu pucah-pucah daripada makan ni. Kalau tahu situ aku tak makan. Kalau tahu. Dah Tuhan menentu siap dah. Mu akan jadi begini sebab daripada ini. Sebab tu kita wajib syukur alhamdulillah ala kulli hal. Mari kita tengok mana ayat ni tu sambung daripada cerita perang Badar lagi. Allah firman, "Iz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warakbu asfala minkum." Di sini dapati satu qiraah lain baca dengan idwa. Baca dengan ain kasrah. Makna yang sama. Di antara qiraah apa dia? Nafi'. Dia baca wa hum
iz antum bil udwatid dunya. Bukan qiraah Ibnu Katsir dengan Abu Amrin. Ibnu Katsir dia panggil qiraah Makkah. Ya Abu Amrin dia panggil qiraah Basrah, dia orang Basrah, qiraah Al-Basri. Dia baca dengan kasrah ain. Iz antum bil idwatid dunya wa hum bil idwatil quswa. Kalimah jamak. Nah, udwah apa nama pra? Udwah, idwah. Jamak dia udwah, jamak udan. Idwah jamaknya idan. Baik, apa arti? Di sini pula kita bicarakan id dulu. Nah, id ya kalimah zarah sangkut di mana? Setengah ulama i'rab ayat dia kata iz antum ni jadi badal pada kata yaumal furqan. Badal situ. Mana Allah Taala kata dulu in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Apa hari furqan? Ialah yaumal taqal jam'an, hari bertemu oleh dua pasukan, dua puak. Kerana dengan bertemu kedua pasukan, dua puak itu, Allah menzahirkan kecemerlangan Islam, Allah menzahirkan apa dia kegelapan kufur. Hari itulah iz antum. Setengah i'rabnya badal dari situ. Jadi kalau kita berlaku atas i'rab tu, mana ayat iz antum masih sakut dengan ayat dulu. Mana kalau kita baca Quran nak berhenti situ tu kurang elok kena lagi lah. Satu wajah lagi katanya iz sini dia panggil sangkut dengan sesuatu kalam yang mahzuf. Kedirinya uzkuru iz antum. Mana tu istinah sukulah. Tu faedah dah. Boleh kita takdir iz antum uzkuru iz antum ketika kamu, yakni sebut atau ingat oleh kamu hai orang mukmin. Mu kena ingat. Bila ingat kadang-kadang sebut. Supaya orang ada sebut semua tu batal dia ingat. Ingat kau kata lama tak jumpa dengan dia tu. Sebut lalu. Kadang-kadang sebut aku tak aku dah dengar mu sebut semua dia tu. Aku ingat ke dia. Dia dua tu yang nak berkait tu. Ingat dengan sebut yang nak berkait tu. Tapi ingat bahagia hati, sebut bahagia lidah. Pentingnya bila ada ingat, walaupun tak sebut pun dia ada dalam peringatan. Sebab tu orang tua nasihat, ingat, beringat. Jalanlah tu. Beringat. Tu dia. Maka dalam Quran banyak sekali pasal is begitu. Atas ke dia tu uzkuru, mana sebut atau ingat oleh kamu. Hai muslimun, tu tafsir apa tu? Tafsir mukhatab. Iz antum, ketika, ingat oleh kamu ketika, antum kamu, siapa kamu? Hai muslimun. Itu tafsir mukhatab dia panggil. Hai muslimun, orang-orang Islam. Mu duduk di mana? Bil udwatid dunya. Dengan yakni di satu pihak ya HP tu ad-dunya pada lurah dengan mana al-qurba. Sabit dunia ni walau katakanlah beribu-ribu tahun pun hampir hilang, hampir habis. Walau sedap taran apa sebentar ya habis. Ini dunia pada lurah arti al-qurba, sebab dia jumah dengan pihak IHP. Mu ingat masa bertepuk tu kamu dengan pada pihak, dengan lagu ni dengan jika ada pula dia panggil ba dengan makna fi. Ba dengan makna fi kita terjemah dengan, lepas tu kita ada cakap bahasa kampung kita buangan, ambil de saja.
Ambil de saja, lepas tu kita bagi bawah jadi di. Di pihak yang hampir. Di. Di dekat dengan lurasi yang kata T. Itu dah. UT9. Duduk di mana? UT ni. Duduk di sini. Tak itu? T, di. Itu lah kata di. Di main pada dengan. Dengan mana fi. Mana pada. Nah. Ketika kamu hai muslimun dengan di pihak yang hampir, pihak yang terdekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan Madinah. Kamu duk balik pihak dekat dengan Madinah. Moga dia puak muslimin yang keluar daripada Madinah. Dia bertemu di Badar. Jadi puak ni mari balik Madinah. Ya dia pihak balik Madinah lah. Puak Quraisy dia keluar daripada Mekah. Pihak dia duduk, pihak balik Mekah. Ketika mu tu duduk dekat daripada Madinah. Kerana Badar dengan Madinah dengan Nasbah dengan ahli Mekah tu jahli Mekah lah. Mu duduk balik pihak udwatil dunya. Mu duduk pihak dekat daripada Madinah. Ada apa satu lagi? Wahum, dan mereka itu siapa? Quraisy. Puak kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal tu. Dianya bil udwatil quswa ayil bu'da. Dia ni di pihak yang jauh daripadanya, daripada Madinah. Mana tempat berlaku di tempat nama Badar. Badar. Maka di Badar ni kalau kira jarak mai ke Madinah, dekat balik Madinah. Ukur dengan Mekah jauh balik Mekah. Jadi pihak Quraisy duk pihak sebelah jauh daripada Madinah. Mu duk pihak dekat daripada Madinah. Tu ada sebut situ. Kemudian pihak hak yang mereka duduk tu pula dah tempat yang molek. Moga dia pilih dulu, dia sapa dulu di situ. Tempat pertahanan kubu balik dia pemolek. Tempat pung bahasa kapung lah. Bahasa surat panggil bertumpu. Tempat bertumpu. Tempat pung lihat dia molek-molek. Balik kawan ni tengah medan. Dia tengah pasir pula dah. Kalau kira berat, tak datang pertolongan daripada Allah, berat lah. Ada pasir lagu anak nak berjalan lah pasir. Duk terkejar pasir tak berat. Mereka orang patah je biasa orang pasir dah. Kita ikut patah nak sampai patah tu selengah. Dia terkejar tak anda. Dia mau besok pru cepat lah pasir. Di mana kata pakai nak perai duk bunga lagi mari tak berat lihat nu lihat molek. Tempat pun molek, boleh bukit-bukit apa tu. Tapi pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan. Jadi kemah pesemen dah. Pasir nak hujan kat kemah. Tu. Ini Allah Ta'ala dah sebut. Dan Tuhan cerita lagi kata warrakbu asfala minkum. Satu jumlah pula. Dan angkatan dagangan yang bersama dengan Abu Sufyan, yang dibawa oleh Abu Sufyan, bawa balik daripada Syam tempat berniaga nak klik ke Mekah. Bila mereka ini dia lari tu jalan bawah. Saya kata angkatan dagangan yang bersama Abu Sufyan itu asfala minkum. Tu khabar tu. Nasak kada jadi zarah asfala. Nasak kada jadi zarah, tapi tempat dia duduk tu dia panggil maharafa khabar. Kalau terkedia gak warrakbu kainuna bimakanin asfala minkum. Di pada bawah daripada kamu. Angkatan dagangan yang bersama Abu Sufyan tu adalah pada bawah daripada kamu. Apa maksud bawah? Maksudnya sebelah tepi laut, sebelah balik hilir panjang jalan bawah. Kita kejap sangat lagu tu dah. Pokok kedai ni mana tapi dia ada kat tepi sungai ni payah nak pergi jalan bawah. Mari jalan mana? Ke mari jalan bawah. Lepas sebelah bawah kamu dah. Kira-kiranya sebelah tepi laut 3 mil.
3 mil 3 batu. 3 batu ni mil, kalau kira 3 mil ni kalau kira dengan kilometer tu gak 5 kilo setengah lebih lah. 3 mil dia mau kira 5,500 meter. Lepas tu lebih lagi 44. Jadi kalau 5,500 betul mana 5 kilo setengah dah. Ni lebih lagi 44. Set lagi. Mudah-mudah kata gak 3 mil ni 5 kilometer setengah. Lebih. Tu dia 3 mil. Maknanya sebelah bawah ni bukan jalan asal lah. Dia turun ke jalan bawah. Kerana dia nak menyelamat bagi dia tu, kerana dia tahu tak kalau dapat maklumat kata puak Nabi SAW mari nak sekat dengan jalan. Jadi rupa-rupa supaya nak meropak rupa-rupa tu, tapi jangan seka begitu. Nabi menyambung ke? Jangan. Nabi ada Allah suruh. Nabi dia tak buat, malaikat dengan wahyu dari Allah. Gitu. Apa dia buat semua Allah suruh dia. Itu. Baik. Tapi buat sabar je lah. Suruh buat tubik maskah tapi sebenarnya nak bertepung dengan hak tapi hak tak boleh tahu lagi. Suruh buat tubik kau ni dulu. Buat tubik mari nak sekat gini. Lepas tu lewat pilihannya sabar ni jadi lepas turun ke bawah. Turun pak bertemu dengan hak ni. Hak ni duk mari kau ni. Kau ni duk pergi. Hak ni pas bawah berat dah tu. Kau tepi huli kau tepi patah tu. Hak ni hak jalan asli dia mari apa dia? Mari Mekah ke Hudaybiyah menuju ke Madinah. Hak ni pun pergi. Tu kita tepu di badar. Kemudian sekiranya ni bijak kerana Allah Ta'ala adalah dia menyusunkan. Ni kita tengok sini dia panggil sepa filem lah. Ni filem sabit tu kata orang ada main filem mereka ada main ikut dia kena turut program kap dia tu. Penyusun cerita buat begini akan jadi bertumbuk situ kena gitu. Yang main tak leh kena turut tu. Supaya juga wayang-wayang dilakon oleh dalang sabit dalang je kena pandai. Di dalamnya buat ke mana? Tu dia deh. Tengok. Allah Ta'ala kata, walau tawa'attum. Dari segi kita baca walaupun kaedah dia dal ni right adalah dimasuk dalam ta adalah walaupun sifat qalqalah kalau baca cara dia tak itu kan? Walau tawa'ad. Kalau tawakah tadi dia betul itu kan? Tubiklah sifat qalqalah dia tu. Walau tawa'ad. Tapi bila bertemu dal mati bertemu dengan ta di belakang, jadi right da itu ditukarkan ta tu. Masuk idgham masuk lagi. Kerana makhraj dia dekat-dekat lah itu. Sama-sama hujung lidah. Lalu tu orang tak bacalah. Kalau bobo kena tak musyafah guru gak. Walau tawa'adtum. Kena tak baca gitu. Tak kena lah kaedahnya. Itu. Walau tawa'adtum dan sekiranya jika kamu berjanji dengan Nafir. Nafir ni nulah akad terjadi dibawa oleh Abu Jahal. Nafir pasuk ke perang lah mudah-mudahnya. Tu Nafir. Kalau sekiranya berjanji mu hari tu buat janji pada bulan sekian hari sekian akan bertemu perang di Badar. Ada siapa hari gak mula uzur. Kalau buat janji dulu ni tak ada janji apa. Balik Abu Jahal mari dia buat janji kata kita perang bulan Ramadan je berlaku bulan Ramadan 17 hari Ramadan. Tahun mula-mula dipuji ke puasa. Dengan ayat kata iman Islam ni dia kekuatan wala tak akan minum pun bukan dari situ. Kerana kekuatan iman dia. Walau tahun tu tahun mula-mula dipuji ke puasa panggil tahun yang kedua hijrah bukan? Puji puasa tahun tu berlaku 17 hari Ramadan. Mari Madinah berjalan kaki pula tu dalam puasa, dalam keadaan puasa. Sekiranya kalau kamu berjanji dengan Nafir. Nafir ni kumpulan pasukan daripada pihak Abu Jahal akan berperang. Jawabnya lakhtalaftum fil mi'ad. Nascaya menyalahi kamu. Siapa masa hari buat dalih lagi. Kalau tahu dulu kak.
Sebab apa? Boleh kamu menyalahi, yang menyalahi pada janji. Tu jatuh sikit terjemahan tu. Tambah sikit kan ayat lakhtalaftum, nascaya menyalahi kamu. Sekat tu ya. Fil mi'ad, tak ada terjemahan. Jatuh dah tu. Nascaya menyalahi kamu ni pada perjanjian itu. Macam mungkin janji. Kalau bahasa ikat janji dulu kata kita perai harpai. Bahasa apa masa ke menyalahi itu kata. Sebab apa? Sebab kerana gerun pada banyak mereka ini, banyak bilangan mereka itu. Mereka itu nafir. Puak Quraisy tu berapa bilangnya dia? Berapa dah? 950. Mana kurang 50 orang 1000. Kalau tambah akal kasar ke 1000 lah. Ambil akal kasar. Tu balik pihak Quraisy dia dibawa oleh apa dia Abu Jahal tu. Kerana gerun apa? Pada banyak, yakni banyak bilangan mereka itu nafir tani. Dan putus asa. Tak ada harapan lah masa kita. Tak ada harapan nak menang ni. 2 kali ganda ni. Sebab apa? Sebab balik muslimin masa tu berapa? 313. Nah, kita cabut akal kecil tambah akal kasar 300 gila awal dengan 900. 2 kali ganda. Dari segi bilangnya banyak mereka. Bukan saja bilangnya, alat senjata mereka angin mari nak perang. Kamu tu baik bukan nak perang. Tu banyak kali lah kalau tengok tempat awak pasal kapal tak ada. Panggil tak gitu. Awak teruk oleh syara. Awak yang lagu tu. Bilangnya pun sikit balik ni banyak lah ni 2 kali ganda. Alat senjata ni cukup lekat. Tu dia. Tentu mu tu menyalahi lah. Kalau bahasa ikat janji dulu ni tak ada ikat, tak ada berjanji kata nak perang. Tu dia. Dan putus asa kamu daripada menang atas mereka itu, atas nafir tadi. Ni Allah Ta'ala tak beritahu ni. Dia tahu tengah jalan. Bila tahu tengah jalan nak paling kelik ada dah. Sebab jiwamu taat pada Rasul. Dalam mana hadak semata. Ni mengatur mana ni? Tentu hatimu ikhlas semata-mata kerana Allah. Semata-mata taat pada Rasul. Kalau bergantung dia bilangnya, tentu dah bilangnya sikit. Bergantung dia Allah, tentu dah Allah tak ada. Tu dia deh. Maka bergantung dengan Allah. Walakin dan tetapi, sungguh pun begitu. Walakin dan tetapi, menghimpun ia. Ini dia takdir nak menyatakan kalau mengaji kaedah kata liyaqdiyani illa bagi suatu yang mahzuf. Bila susun enggak? Walakin liyaqdiyan, walakin jama'a bainahum. Tetapi himpun ia Allah antara kamu bi ghairi mi'adin. Ulama takdir nak rakyat tepat sangkut bagi liyaqdiyah. Muta'allaq bagi lam ataupun yang kata lain mu'allal ma'lul. Dan tetapi menghimpun ia Allah. Walakin jama'a bainakum bi ghairi mi'ad. Tetapi menghimpun ia Allah ni akan kamu antara kamu. Allah menghimpun walakin jama'a bainakum, dan tetapi menghimpun ia Allah beri bertemu antara kamu dengan tiada janji. Tak seko. Kalau tahu dulu hati-hati. Apa tu hikmatnya? Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah himpun begitu dengan tak janji itu kerana supaya menghukum Allah. Tu ya qada yaqdi. Supaya menghukum oleh Allah amran akan pekerjaan kana maf'ulan yang ada ni yang telah sudah diperbuat.
Apa kata ini? Ni kena tolong dengan ilmu usuluddin. Klik pada akidah kita, wajib kita beriman dengan qada dan qadar. Apa qada? Ni satu kata qada ibarat daripada sifat ilmu yang bertakluk ataupun ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Ataupun satu kata ibarat daripada ta'alluq irada yang tanjizi qadim. Maka ta'alluq irada dengan ta'alluq ilmu ala sabilil wafq. Dia panggil atas jalan muwafaqah. Allah tahu sedia anu. Dan dia menentu muwafaqah dengan dia tahu sedia. Bila perkara hak dia menentu akan berlaku, mengikut masa hak dia sudah menentu, sampai masa dia akan melaku semata tu, maf'ula. Perkara tu telah dibuat, telah bila? Baca tafsir, sudah diperbuat pada ilmunya. Ada tafsir tu. Kana amran kana maf'ulan. Perkara yang sudah dibuat, yang ini sudah dimenentukan dengan iradat dan telah tahu Allah pada ilmunya. Tu ibarat daripada ta'alluq ilmu dan iradat yang tanjizi qadim tu panggil qada. Sebab tu wajib atas kita redha. Kita tak mau pun berlaku. Kita tak mau susah. Tak mau sakit. Tak mau jadi begitu begini, jadi. Duk dia bengai. Duk dia berasa nak teriak. Kan itu. Tahu. Tahu. Tak tahu ya. Tak tahu itulah. Tu ada banyak apa tu? Itu kana amran kana maf'ula. Allah Taala menentu siap-siap dah. Masa tu jadi gitu, masa tu jadi gitu. Kita masa tu berlaku itu dan ini. Sebab tu wajib tak kita? Alhamdulillah ala kulli hal. Dan Allah tidak buat sia-sia. Semua Allah Ta'ala buat dengan bijak. Bila bijak, siapa nak kata apa? Kalau kita kata, nama kita iktirak Tuhan, kita tag Tuhan, salah besar kita tag Tuhan. Kita tag ketua kita lagi salah. Ketua suruh kita buat tu ni. Nak gapo saya? Pandai-pandai suruh buat lah. Ayat lain pada tanya nak tahu nak mengaji lain, suruh lagu lain dah. Mak ayah nak tanya apa gini pahaya lagu mana? Mu nak tahu boleh? Tu. Tu bahasa kena royak, bahasa tak boleh royak. Tak tahu lagi nanti kau tahu. Saya kata bodoh lama-lama. Dah ayah. Bahasa nak tahu kau? Muni hak bahasa tengok lagi. Ayah suruh semua dak gamak. Tu kena. Kan nak bekai kena dah. Tu ayat tu. Kita sama makhluk lagi pihak wajib beradab tu kena beradab. Habis orang yang ta'ab juh tak tanya, tak tok dia panggil. Dia buat selalu budak juh. Kalau dia tanya apa nak buat? Asal tanya, ayah aku suruh buat. Pas buat jadi apa? Asal tanya. Tu hak juh tak saya tanya nah. Kau tahu ambillah. Hak mana suruh tak ada hak sia-sia, semua ada faedah. Keduk situ siapalah dia panggil. Kita tak siapa situ tu. Tu lah. Kau lahแต่ว่ายังไม่ถึง ada teh lagi dah. Sudah kita apa lagi. Tentunya. Ni klik pada situ Allah Taala kata, dia ayat kata di segi sabar. Kalau mu tahu dulu, kalau mu berjanji sungguh-sungguh janji, tapi siapa masa tu temulilah. Gitulah, ginilah, tapi dak dia bertemu secara tak tahu. Tapi perkara ni perkara Allah telah menentu sedia kala mesti berlaku bagaimana dia telah menentukan. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Hingga dikatakan perkara sudah dibuat. Sudah dibuat bila? Yakni pada ilmu Allah. Sebab itu kalau kecak dengan istilah orang ahli hakikat ada gerung terdengar kita sama tua tu Upo lah ni. Apa tu? Maksud dia nak ayat kata intilik pada ayat sabitah kan ngaji. Takkan Allah menentu kita sedia kala? Allah menentu kita sedia kala bukan baru menentu. Dia menentu kata kita akan ada. Jadi tilik pada penentu Allah tak sedia. Tu dia mata kita sama tua tu. Tapi kau keliru kecak itu. Sampai terjadi kecap kat tempat dia.
kata rupalah. Nak itu ke halal darahmu ni. Sesak ni. Itu. Nah, tu maksud dia lagu tu. Ni tengok ni, liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan. Cuba kita buat meski dulu. Maf'ulan ni dibuat pa khabar bagi kana. Maf'ulan isim maf'ul, bila kita klik pada fi'il bunyi fu'ila. Kalau klik pada fi'il madi fu'ila, khabar bagi kana telah. Yang dia kata yang sudah, yang ada sudah diperbuat. Sudah buat kerana baru berlaku di badan ni je. Itu mana kata pada ilmunya. Ni mana takluk ilmu tengah usul di tanjizi qadim. Allah tahu bila, kalau tanya sedia. Bila sedia agak dengan ketiadaan permulaannya. Tu mana sedia. Orang kita tahu sedia kalau. Sedia kalau. Bila bertidain dengan tidak ada permulaan. Tilik pada situ. Itu maknanya pada ilmu Allah Ta'ala sedia akan berlaku begini. Ya supaya orang nak main cerita, dia siap-siap dah. Bagi orang jadi dalam, dia siap-siap dah susunnya dia tu. Cuma dia berzahir masa main. Gitu pilihan jadi gitu, pilihan jadi gini. Tu masa duk main. Masa dia duk pelari, duk main, duk berzahir lakonan tu. Tapi semua siap dah dalam ilmu dia tu. Itu. Tu makna kata walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, dan tetapi menghimpun ia Allah antara kamu, mana kamu ni muslimin dengan Quraisy. Tu kerana antara kamu ni antara muslimin dan Quraisy. Muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Allah himpun antara kamu dengan tiada janji. Sebab apa? Sebab Allah tahu kalau buat janji dulu mu menyalahi. Punah mu. Itu. Sebab Allah Ta'ala himpun begitu kerana menghukum Allah akan pekerjaan yang ni nak terserana, yang telah dulu pada ilmu Allah Ta'ala bahawa pekerjaan itu lagi menzahir ia Ta'ala ke dia. Itu maknanya gitu. Yang sudah diperbuat, yang telah dahulu pada ilmunya telah dulu bahawa pekerjaan tu lagi menzahir ia Allah ke dia. Ni supaya kita masa akan datang ke depan tu nak tahu apa? Tak tahu. Malaikat orang hak Tuhan buka we tahu ke dia. Dia boleh royak masa akan datang. Dia panggil apa tu? Kasyaf. Kasyaf. Allah Ta'ala buka we dia tahu. Ini panggil rahsia Allah Ta'ala beritahu. Bukan semua orang boleh tahu. Allah Ta'ala buka asrar uluhiyah. Beritahu ke dia akan jadi begini. Tapi dia nak beri rahsia tu kepada orang yang bersih, orang pandai jaga rahsia, baru dia beri. Maka beritahu kamu dia ada royak, dia tak royak. Tengok supaya Nabi SAW dia royak lagi akan begini berlaku, lagi akan begini tak akan berlaku kiamat selagi ada hamba Allah dak sebut Allah. Lain laki-laki datang akan apa dia lahirnya seorang imam yang adil, tapi dia tak royak apa tahun lagi. Pada magi 2 tahun sekali mengaruklah. Akan lahir seorang imam aku dan ayahnya seperti ayah aku. Mana Muhammad bin Abdullah. Dan dia adalah taliah keturunan anak cucu aku, taliah Fatimah. Imam yang adil itu dia akan keluar. Sehingga sekiranya, jawab sekiranya kalau kiamat ada sehari dah nak berlaku. Tapi imam adil tak laku lagi. Allah akan memanjangkan hari itu hingga melahir dulu. Karena dia tengok. Waktulah yang dok panggil dengan gelarannya Al-Mahdi. Al-Mahdi. Bukan nama dia, laqab Al-Mahdi. Apa tu apa? Al-Mahdi al-Muntazah tu ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Kamu ada dok mengaku. Boleh dok mengaku melah, mengaruk dia tanggungjawab. Lepas tu akan lahirnya Dajjal di akhir-akhir Imam Mahdi tu. Allah Ta'ala mengeluarkan Dajjal pula. Bila cukup masa 40 hari akan turunnya Isa alaihissalam.
turun kepada bumi. Bila turun, antara awal-awal kerja dia bunuh dulu Dajjal itu. Lepas tu dia berdakwah lah. Tengah Isa dah berdakwah bawa ke umat, Allah beritahu pada Isa, bawa umatmu itu sipai ke satu tempat, aku nak mengeluarkan hamba aku tak pandai nak lawan, Ya'juj wa Ma'juj. Semua tu cerita lagi akan datang. Kalau nak tengok, minta umur panjang. Tu yang benda tak belah ni. Tak umur panjang. Lah, tapi keyakinan kita, iya. Tak ada syak, tak ada ragu. Nah, dalam Quran sebut, dalam hadis sebut. Maka tepat kita beriman situ. Rukun iman kita beriman dengan Allah dan Rasul. Tu. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh sebut tu. Lepas tu lagi akan datang lepas pada Zulkarnain bina siap dah, dia kata ni tak apa dah, mereka akan nak rukah nak ke atas tak boleh pasal tinggi lagi licin, nak tebuk pun tak boleh pasal kukuh. Tapi ini belum datang janji Tuhan. Hadza rahmatun min rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain ayat siap-siap dah. Dia kukuh dia bina ni tinggi, nak kabak ukah naik tak boleh, nak tebuk pun tak boleh. Kukuh. Ini rahmat daripada Tuhan. Tapi apabila datang janji Tuhanku akan berlaku pecah. Wa kana wa'du rabbi haqqan, adalah janji aku kata akan pecah, sebenar akan pecah sungguh. Bila masuk Isa tu Allah Ta'ala suruh Isa bawa sepak naik. Lepas tu dia lepas tu baik mari. Pecah kampai je dah korek pecah tu baik. Tu baik juga. Akhir doa Nabi Isa akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala terima makbul doa Isa. Allah Ta'ala melepaskan penyakit buruk leher. Mati bertinai-tinai buat dia. Bila mati bertinai-tinai, Allah melepaskan pula burung mari ambil di taut laut. Turun ke hujan sebagai basuh ke tempat. Lepas tu baru Isa tu turun bawa turun sebenarnya berdakwah bersama. Sampai akhir mari melawat pada Madinah di makam Rasulullah SAW, katanya matilah Isa dikebumikan di situ. Wallahu a'lam. Itulah cara pengajian akidah kita, hak wajib kita beriman dengannya. Lepas tu berlaku bila wallahu a'lam, kau tengoklah. Perkara tu mesti begitu. Ini panggil apa ni? Ini panggil amran kana maf'ula, supaya wa kana wa'du rabbi haqqan. Apa di antara hikmah? Iaitu pekerjaan yang sudah diperbuat pada ilmu Allah tu bayan daripada tolong menzahir akan Islam dan menghilang akan kufur. Kan mula di Badar tu. Jadi mana orang kafir Quraisy duk sedak tu duk bisa meta selama kemari tu berlaku di perang Badar tu. Jadi mula lemah. Tak seko. Ya tu baik dengan sedak apa atau kalau kata menes mata dah itu baik macam gitu. Tapi gi tak seko tu. Kalau kena bunuh 70, kena tawar lagi, kena rugi rapasan lagi, tak seko. Mula situ. Tu makna katanya amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinah. Sini terjemahan ni tak zahir sikit, hak zahirnya nak kata liyahlika man manfa'a yahlika. Kalau orang mengaji dari segi lughah, halaka yahliku, halakan arti binasa. Binasa ni fi'il lazim. Jadi man tu fa'il. Tapi tengok terjemah tu, terjemah supaya membinasa ia. Tu terjemah gitu tu. Kalau liyuhlika adalah misalnya liyuhlika man, supaya membinasa ia Allah. Gitu. Ni dak liyahlika. Bila tercari tengok kalau qiraat pun tak ada qiraat baca yuhlika. Jadi kita kena zahirnya supaya binasa oleh mereka. Tak zahir gitu. Kalau mengaji dari segi i'rab pun dipanggil man fa'il bagi yahlika.
liyahlika nasak akan la mukai ngaji nahwu. Halaka yahliku gi pada lurah fi'il lazim. Nah, ya, supaya binasa. Tu pun tak mau juga. Ya kalau membinasa dia jumuh, apa yang kata apa dia? Mutaaddi. Membinasa ni jumuh daripada ahlaka yuhliku ihlak. Membinasa ia akan. Pada kalau rumah kau kita punggah ia akannya. Putuh ia akannya. Tu PPM mutaaddi lagu tu. Membinasa ia akannya. Adapun halaka yahliku ni binasa ia, punah ia, rusak ia, gitu. Tu PPM lazim. Ngaji surah gitu. Nah, tu dia. Supaya binasa oleh mereka yang telah binasa ia. Liyahlika man halaka. Tu madhi dia. Halaka yahliku. Bipun dua ada madhi dengan mudhari' ada situ. Supaya binasa. Maksudnya tafsir setengah nama tafsir supaya binasa, binasa tafsir dengan kufur. Kerana orang duduk dalam kufur ni duduk dalam binasa. Dan pula Tuhan mari muqabalah dengan Yahya. Lagi kenatan wa Yahya di muqabalah dengan Yahlika. Jadi di sana Yahya tu hidup. Arti Yahlika ni mati sebab Allah Taala panggil kepada orang kufur ni orang yang mati. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguh engkau hai Muhammad, engkau tak boleh memberi dengarkan orang-orang yang mati. Mati apa? Mati mata hati. Musa doa apa dia tak terima. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Jika mu panggil laung tahu mana nak bertunjuk Muhammad, dia tak akan terima. Sebab mati dia hati. Hati dia mati. Tak sepa orang mukmin hati hidup. Sebab Tuhan guna wa yahya man hayya. Hidup. Hak sana guna yahlika binasa. Mati. Maksudnya supaya jadi kufur oleh orang yang telah kufur. An bayyinatin tafsir dengan ba'da hujjatin zahirah. Kemudian dia tafsir kemudian ya jumah. Kalau tu an tu daripada ya jumah kemudian maknanya an yang ana ba'd. La tarkabunna tabaqan an tabaq ay ba'd tabaq. Dia fa'an yang ana ba'd. Habis kakak Quran yang mengaji dia banyak nak. Main mudah-mudah. Mudah je Quran, tak payah mengaji tu boleh ke orang awal dak tah gerang lugun-lugun tu Quran. Dah itu kan. Quran mudah je. Ni tertipu dan terpedaya jadi sesat barat ni. Wallahi kita takut dengan Quran ni. Nah, tengok tu. Ni an bayyinah. Kalau cuma dari anil mujawazah makna ketinggalan. Tu mana an betul tak? Misalnya kau mana? Ni macam mana kalau siapa panggil apa? Lui pai. Pai dak lui. Lui dan lepas perak gitu. Nah, ni rumah kan ni nak pergi rumah kan ni. Mana rumah ni? Lepas perak dah nu. Tinggal pahlik belakang tu an. Lui. Pai lui. Selalu pak sabuti. Nak buti dah ni. Lui, pai lui. Tu getian lagu tu. Bab juga misalnya mana? Ramaitu sahma 'anil qausi. Misal mana an lil mujawazah. Ramaitu sahma, ambil anak bau, anak panah letak di busuran di bau kita panggil, tarik. Berlepas anak cum tu an. Di perak. Tinggal bau dah sini anak perak lagi. Tu mana an? Sini bukan makna dia tu. Dengan mana? Ba'da hujjatin. Apa itu jumah? Kemudian daripada. Daripada jumah tu boleh tahu dah. Tapi itu bukan semata boleh baca gitu dah. Jawi tak kena jawi boleh baca. Tapi apa ke? Lihat jumah gitu. Kemudian daripada hujjah ya zahir. Apa nak ayat? Ini setengah daripadanya Allah nak menyatakan balik demo tak boleh nak berdalih. Tabatil ayat lain mari la ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yauma. Hai orang yang kufur mati atas kufur, jangan kamu berdalih hari ni. Sebab innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanyalah dibalaskan kamu ni sini ni
barang mukijah. Pas jadi bila dia berlakunya perang Badar, nyata kata tengok, mudah harap atas mu meneh sebab bilangnya mu ramah, mu ada alat cukup lekat. Hak nu bilangnya sikit, siapa seka hak sikit nak mengalah hak ramah. Alat yang tak cukup lekat boleh mengalahkan yang cukup lekat. Siapa seka? Tak seka. Gak dari siapa ini? Dari Allah. Bagi orang kufur yang ala akal tengok, oh ni sebenar hak Muhammad bawa. Kena dah hak dia. Hak kita ni tak kena dah. Lagi pula dia berdoa nak tubik perang, dia berdoa dia kata di Kaabah tu, ya Allah, kalau sebenar balik Muhammad, binasakan kami hari ni. Apanya belasah sungguh? Nyata dah kata sebenar. Tapi dah nyata dah kupur apa tu lah. Yahlika man halaka an bayyinatin. Maknanya kupur juga teredah dah. Dia kata kupur lagi. Yahlika man halaka an bayyinatin ay ba'da hujjatin zahirah. Ada pun dulu pada tu tak nyata lagi dia wasa ihtimah kena ke dia, kena kita, kena ke dia, kena kita. Bila bak hari tu dalil nyata kata, oh nyata dah iman tu benar. Tiba-tiba dak kupur lagi, yahlika man halaka an bayyinati ay ba'da hujjatin zahirah. Tu mana dia. Hikmah Allah Ta'ala buat begitu supaya jadi binasa oleh mereka yang telah binasa itu, binasa kemudian daripada hujah ya zahir. Nyata dah dak kaca gupur lagi. Apa yang binasa dia tu binasa dalam nyata. Lain pada hak mati sebelum datang kebangkitan Nabi SAW. Sebab itu mazhab Asy'ariyah, orang mati ahli fatrah tidak diazabkan. Sekalipun mereka sembah lain pada Allah. Kerana ketika tu paling tidak ada tak ada syarak. Tu dia sahabat tu wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib pada syarak. Apa murad syarak? Kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak dia jadi nabi, rasul suruh menyapa. Bila sapa dah tak terima, tu baru salah. Ada apa belum bangkit dia lagi? Tu tidak. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Sama ada syariat tu porok, amalan semaya puasa ataupun sabit dengan usul dipegang dengan iktikad. Supaya mazhab Asy'ariyah khilaf dengan Maturidiyah. Dia kata Maturidiyah kata hak terhati tah bangkit Nabi tertentu ni hak tu sabit dengan porok bab semaya puasa ini. Adapun bab akidah mengenai dengan pegang Tuhan Allah ini, hak ni tak nanti bangkit Muhammad dengan Nabi yang dulu pun hasil. Mana siapa ubah ngaku kekal. Tu mazhab Maturidiyah khilaf situ sikit. Sama-sama ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum. Apa dia hujah yang zahir? Tafsir, iaitu hujah yang zahir tu permenang akan orang mukminin pada hal yang bersepakai dengan sedikit bilangan mereka itu. Permenang atas tentera ya banyak, atas tentera Quraisy, kufar Quraisy ya banyak. Dua kali ganda ramanya. Tu dia. Kalau sama 300 pun alap kakah terlebih demo dah. Kalau kira ni tak banyak perkara. Tu makna kata zahir, hujah ya zahir. Dia kata inilah kufur dia dibawa oleh Quraisy itu nyata kata ibarat binasa. Bagi binasa ni tak bawa tengok kita bagi tak kukuh lah. Serah nak bagi kukuh. Maha tak apa asal kukuh. Dia. Ini tu guna liyahlika. Mari atas situ pula wa yahya man hayya an bayyinah. Sini tu baik dua qiraat juga ni. Ini qiraat jumhur. Ada satu qiraat lagi Nafi' dan qiraat Syu'bah. Riwayat bagi Asim hak kita dah baca juga. Qiraat kita ni qiraat Asim, tapi hak kita riwayat Hafaz. Ada satu qiraat Asim juga hak riwayat Syu'bah, Abu Bakar Syu'bah, dia baca sepuluh Nafi'. La wa yahya man hayya. Dia baca dengan dua ya zahir panggil. Baca dengan tidak idgham. Kelimahnya samalah. Cuma dia panggil hak tu baca dengan asal. Asal lurah lagu tu hayya yahya hayatan, hayya yahya hayatan. Adapun qiraat ni nak meringankan kerana hayya tak rasa berat tersebut. Hayya nak wirangannya mati ya pertama,
idgham dalam yang kedua. Hayya. Yang sikit. Tu dia. Ada qiraat tu baca dengan asal. Atau asal orang. Hayya Yahya. Itu dah. Itu qiraat Nafi' dan Abu Bakar Syu'bah daripada qiraat Asim baca dengan wa yahya man hayya an bayyinah. Kita ni jumhur wa yahya man hayya an bayyinah, dan hidup atas pada binasa supaya hidup apa hidup beriman. Tafsir. Hak tadi binasa apa binasa? Kufur. Allah guna binasa. Hak ni iman Allah guna hidup. Habis tu kata orang mati atas iman dia hidup. Pas duk mesti kepa. Duk telqin apa hidup kepa. Dua arwah ke apa dia hidup. Semasa duduk dengan badan apa hidup. Roh bukan? Winyah. Roh dia hidup. Ni duduk dalam badan. Betul badan boleh duduk mari sekali dengan badan ni. Sikit lagi dia keluar daripada badan. Dicabut oleh malakul maut. Maka dia hidup dah. Hidup. Maka orang kufur tak hidup dah. Hidup juga. Tapi hidup sebagai hidup apa tu? Hidup dalam keadaan azab. Maka supaya tak hidup kita kata la yamutu fiha wa la yahya. Hidup dalam azab ni supaya tak hidup. Ya itu kan? Tapi kalau hajat masuk penjara oleh 2 hari nak tak? Gitu lega oleh bagi. Sekarang hari pasal tak sih dah. Tu dia. Tu hidup. Tuhan gunakan beriman, Tuhan guna hidup. Wa yahya man hayya. Salah kata apa dia? Beriman oleh mereka yang beriman. Dan hidup ni beriman mereka itu yang telah hidup. Orang hidup, orang beriman ni hidup. Tapi hidup tu ayat gapo ya dengar. Ittaqullah dengar. Suruhan pada solat dia dengar. Serta dia solat. Apa ya hidup? Ya hidup. Bangun. Subuh dah. Bangun. Dah itu ke? Saat ni dia jenera ya. Bukan hati. Tu dia Allah. Tuhan guna bahasa ni menarik sungguh dia. Tu orang mukmin Tuhan panggil hidup. Orang hidup. Allah. Apa tu cuma ralik itu ialah dah kau ralik. Tu nak ada orang lain tolong mengingat tu. Oi. Zuhur ni. Hidup tu hidup tapi ralik. Tu dia. Allah sampai dia kena jaga kuliah ayat ni tu, jaga akal daripada perkara yang menghilangkan akal, kerana menghilangkan tamyiz, menselimutkan akal. Mata dia kena pekuk tak nampak, gagal-gagal lah walaupun tak ada buta. Dia main pekuk mata nak kita alih lah kita. Ikat mata berjalan siap, gagal lah kita. Walaupun tak ada buta. Ini sepatutlah kita orang mukmin orang yang hidup. Tapi perkara yang melalai itu banyak menyebabkan lalai dia ralik. Yang Tuhan guna bahasa tu. Ambayinah apa tadi? Itu pun dengan kenyataan ya zahir. Itu pun apa itu pun? Beriman tu. Tu pun dengan kenyataan ya zahir juga. Dia boleh sebut tadi ke? Dengan kenyataan ya zahir, bukan hidup dengan dengan tidak ada kenyataan. Ya boleh kita kata iman ni sebenar, ada kenyataan. Kita ni akan mati, ada kenyataan. Lepas mati akan hidup balik, ada kenyataan. Tu lah. Akan ada kiamat, ada kenyataan. Dalil penuh benar di tubuh kita sendiri ni dah. Tu dia. Tengok ni rambut kita, misal janggut kita, cuba dok lak gitu. Panjangnya lagi kuku kita ni. Bila kerak tumbuh. Mana nampak pak tular dah. Kerak. Ada seminggu tumbuh. Panjang. Tu. Pas kalau kata bukan lagu tu semua bulu, janggut, misal. Bulu hidung hingga ke dah. Kalau panjang semua badan ke? Kening. Ada pak tular, kening pak tular. Pak tular ada kena dak apa. Apa ada mau nak menganal lah, tak kena hak dulu. Ada pelan gila nyukuk licin apa lari semula. Tapi tumbuh juga. Tapi tumbuh siapa kat tu tak lebih. Putih tu. Bulu mata tidak berat juga bulu mata kena dak endal semua. Tak tu ya dia. Inilah ada Tuhan yang Maha Kuasa. Tak nyata lagi. Mati ya. Allah kena Tuhan panggil mati dah Allah. Kita masya-Allah Tuhan panggil hidup
Nah, banyak dalil penuh pernah di tubuh kita kata mati hidup balik. Nah, cuma ni tak berlaku adabnya begini. Masya-Allah. Hidup mereka ya hidup itu pun dengan kenyataan ya zuhir an bayyinah juga. Hak balik kubur tu pun ada kenyataan dah. Tak itu juga sampai mati. Allah. Akhir sekali ayatnya wa innallaha lasami'un alim. Dan bahawasa Allah kena ada sikit lagi tu terjemah tak ada bahawasa. Nah, kita ambil ayat wa inna dan bahawasa. Ya terjemah tu dah Allah saja dah. Tambah sikit. Kalau siaga touching. Nah, nak ada lagi lah tu. Dia panggil inna lit taukid. Lepas tu mai taukid sepula masuk lam jadi kena la sami'un, tak kata sami'un saja. La sami'un, oh taukid pula. 3 taukid jumlah ismiyah. Allahu mubtada pada asas, sami'un khabar. Ibn jumlah ismiyah. Itu lebih kuat pada jumlah fi'liyah. Lepas masuk inna bahawasa. Tu taukid. Wa makna inna wa anna lit taukid. Lepas tu mari di belakang ni pula dia panggil lam tu. Lam taukid pula dah. Lam muzahhalaqah. Dia cara bahasa Quran guna ni. Dan bahawasa Allah Taala itu la, tu pun nak tambah sikit. Sungguhnya. Situ pula tu. Sami'un, sungguhnya la sami'un, sungguhnya Tuhan yang amat mendengar. Guna sirap balarah pula dah. Kalau sami'un, yang mendengar. Ni sami'. Makna balarah yang amat mendengar. Allah. Orang yang amat mendengar ni kat dia, kita nak bisik pun dia dengar. Siapa susah tak nak kecak tepi orang yang amat mendengar ni. Kita duduk susah siapa? Sudah dengar weh. Lepas tu duduk tepi orang tua dah mak tak dengar. Kita pun susah. Menduk kata apa tu? Jangan kecak lagu tu. Lah dengar dah tu ni. Lain kali serius nak kecak dah. Yang rata-rata dia ni sami'. Dia amat mendengar. Asabik tu ya kita dia suruh ajar. Bila kita berbual, kita bercakap, berkira-bercara, suruh mari dengan doa kifarat kan. Sudah kita nak menamat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant. Akhir dengan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tu istilah ajar kata. Nak katakan, dalam bercakap dia berbual dia adalah tersigur nyetuhnya ginga galik. Suruh kita doa kifarat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya-Allah istilah ajar. Cuma kita tak jadi itulah. Bagi dulu hang tak pergi. Biar dah. Allah. Tu dia. Allah sangat mendengar. Mendengar apa? Mendengar tafsir maf'ul dia. Mendengar seruan hamba-Nya kepada agama Islam jaringan. Lagi pula alim, lagi pula amat ketahui. Sirap balarah juga tu alim. Kalau kata alim semata-mata yang ketahui. Ni alim yang amat mengetahui. Lagi amat ketahui apa? Kelakuan mereka itu, kelakuan segala hamba-Nya tu. Gapo kelakuan? Bayan daripada berperang Badar itu. Tuhan amat tahu ikhlas hati. Perang kafir bagi Allah semata-mata kerana Allah. Tu bagi Allah semata-mata. Bagi Allah semata-mata. Tengok tu. Allah tahu, Allah tahu. Tak kala memandang Allah dalam hati mereka itu. Siapa mereka itu? Klik pada muslimin. Yang berperang Badar itu. Tak kala Allah tahu memandangkan dalam hati mereka itu, tiada ada bergantung lainnya. Ini lain daripadanya. Mulanya pertama tak ada lah. Tidak ada bergantung lain daripadanya, lain pada Allah. Yang ni tak ada bergantung hati selain pada Allah je.
Hatta bagi dia kata apa dia, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hati aku selain Allah. Apa makna? Bila orang senantiasa hati dia ingat Allah, dia gantung dengan Allah, ya tak ada yang lain, seolah dalam hati tak ada orang lain dia. Allah. Dia buat apa pun kerana Allah. Kalau tinggal daripada suatu perkara pun kerana Allah. Bersaing kerana Allah, bercerai kerana Allah. Seolah tak ada dalam hati dia selain Allah. Tu dia kata ma fi qalbi ghairullah tu. Tak kalau Allah tahu kata hati mereka bersih, lalulah maka mengkurniai ia. Kurnia. Maka kurniai ia Allah akan nur, cahaya pertolongan. Tu Allah Ta'ala beri pertolongan kerana hati dia bulat semata-mata kerana Allah. Taat dan patuh. Sehingga bila Rasulullah SAW tanya, buat kita semua apa orang? Jawab 313. Nabi senyum sallallahu alaihi wasallam. Inilah bilangan kaum Jalut, kaum Talut, pada memperangi lawan Jalut tu. Terbit daripada rumah tu beribu-ribu. Tapi tak tahan dengan ujian, lari tak beri minum air malaikat dengan sekadar cebak, tak dengar pesanan daripada apa dia Talut. Tu dia. Apa dia? Jalut. Nak tukar dua Talut Jalut tu. Akhirnya tak berani nak pergi. Berhenti balik sini sungai, tak berani nak jemerah. Hak berani jemerah 313. Habis jadi betul lah hak beribadah tu 313. Maka kurnia ia Allah akan nur pertolongan dengan dengan dimenangkan mereka itu, diberi menang akan mereka itu, akan apa dia, akan orang-orang muslimin, dan dimilik leher kafir dan harta bagi mereka itu kafir. Apa dimilik? Tengok tu. Dibunuh 70 termasuk Abu Jahal sendiri. Dan bapa bagi Hindun. Orang-orang kena Mu'ad saja kena bunuh 70 tu. Dan kena tawar pula 70 orang-orang kena Mu'ad. Dan pula dirapahkan harta jadi ghanimah. Tu mana kata dimilik. Allah Ta'ala menjadikan milik apa dia leher kafir 70 dan harta bagi mereka itu dipermilik. Leher kafir dan harta dipermilik bagi bagi mereka itu, bagi segala muslimin. Dimilik, dimenang dengan tiada kira, tiada seko. Habis ni merupakan nikmat dah. Bila boleh kita ambil pengertian istifadah daripada ayat ni, begitulah kita hidup ni dalam keadaan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam susah pun ialah nikmat. Di sebalik susah dia ada nikmat. Dia kata susah semata-mata, jangan. Dia kena dua mata deh. Dia kena dua mata. Susah tu susah tapi dua mata. Mana ada dua mata? Susah, di sebalik susah ada senang. Di sebalik sakit ada ubat, ada penawar. Itu dia deh. Masya-Allah. Nampak ayat depan ni kena sambung semulalah. Iz yurikahumullahu fi manamika qalilan. Dak akid nikmat saja ni. Nak boleh jadi bertepur ni. Allah Taala kata kami nampak Muhammad mimpi, nampak apa orang aja. Lepas tu murayak buat sahabat tu, buat ada amal ni sikit je. Maka tak ada jadi dusta lah Allah Ta'ala nampak dia nampak sikit. Dia rayak mengikut dia nampak le mimpi kerana wahyu. Mimpi orang Rasul ni wahyu, satu bagian wahyu. Ni tak kata ni Allah Ta'ala nampak kamu Muhammad dalam mimpi nampak sikit balik ni. Pamu rayak buat sahabat atas sikit je. Ada apa sikit? Kan ni jebol rayak dia awal tu buat dia kat ribu. Siap. Ini mak belaka tak ada rayak. Pas begitu juga balik mereka nu. Tahu nampak sikit juga. Habis dia berani tu. Nak jadi bertepur cuba kalau nampak ramai. Tak lawan dulu tak ada kerja. Dia pun nampak sikit balik muslimin. Tu gak boleh ikat sore-sore tu dia. Sebab Abu Jahal kata kita pegang ikat tali sore-sore. Ya sudah. Allah ni ayat ni ada sebut nikmat saja ni. Maka kita boleh ambil sini begitulah maknanya. Jangan lupa segala nikmat Allah Taala yang ada pada kita tu. Wallahu a'lam. Subhanakallah.